Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, engkau belum ada apa-apa lagi. Islammu masih belum betul. Islam itu ialah asas yang dibina atasnya. Kalimah syahadahmu masih belum sempurna buatmu. Engkau mengucapkan la ilaha illallah, lalu engkau berdusta. Di hatimu ada banyak lagi Tuhan. Engkau takut kepada rajamu dan penguasa negerimu seperti Tuhan. Engkau bergantung kepada usahamu, keuntunganmu, daya dan kekuatanmu. Pendengaran dan penglihatanmu serta kekuasaanmu itu pun seperti Tuhan. Engkau menganggap bahaya dan manfaat serta pemberian dan penahanan dari kuasa manusia itu pun seperti Tuhan. Ramai orang yang berbicara di dalam perkara ini dengan hati mereka, lalu menunjukkan yang mereka itu bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Memang sudah terbiasa mereka menyebut dengan lisan mereka bahawa semua itu bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi tidak diikuti dengan hati mereka. Jika diingatkan tentang perkara itu, nanti mereka akan marah, lalu mengatakan, bagaimana boleh dikatakan begitu kepada kami? Apakah kami bukan orang Islam? Ya, nanti besok akan pecah tembelang kamu dan semua isi hati kamu akan terdedah. Celaka engkau. Engkau berfoya-foya dalam ucapanmu ketika engkau sebutkan la ilaha illallah. Ini adalah menafikan adanya Tuhan sama sekali. Kemudian engkau sebutkan pula illallah. Dan ini pula adalah mensabitkan ketuhanan bagi Allah, bukan bagi selain dia. Jadi yang mana satu yang engkau maksudkan? Namun hatimu bergantung kepada sesuatu selain Allah. Jadi engkau telah berdusta dalam pensabitanmu itu. Dan menjadilah Tuhanmu itu apa yang engkau menggantungkan harapanmu kepadanya. Tiada dipandang apa yang engkau sabitkan pada zahir itu. Yang beriman itu adalah hati. Dialah yang mengesakan, yang mukhlis, yang ikhlas, yang bertakwa, yang wara', zuhud, yang yakin, yang arif, yang beramal. Dialah yang raja dan selainnya, semuanya askarnya dan pengikutnya. Yang semestinya bila engkau mengucapkan la ilaha illallah, maka mula sebutkan dengan hatimu, kemudian baru dengan lisanmu. Serahkan seluruh diri kepadanya dan gantungkan harapanmu kepadanya, bukan kepada selain dia. Hendaklah engkau sibukkan zahirmu dengan hukum dan sibukkan batinmu dengan Allah Azza wa Jalla. Tinggalkan yang baik dan yang buruk itu pada zahirnya sahaja, dan bekerja dalam batinmu dengan pencipta yang baik dan yang buruk itu. Siapa yang sudah tahu ini akan hina dirinya dan keluh lisannya ketika berdiri di hadapan Allah. Lalu dia akan merendah diri kepada Allah dan kepada sekalian hambanya yang salihin,
serta akan bergandalah ingatannya dan bimbangnya, rungsingnya dan tangisannya, takutnya dan gerungnya, malunya dan sesalnya terhadap semua yang berlaku atas dirinya pada masa yang lalu dari kecuaian dan kelalaian. Dan semakin bertambahlah takutnya dan bimbangnya dari kehilangan apa yang sudah ada pada dirinya dari makrifat ilmu, pendekatan. Kerana Allah Azza wa Jalla itu boleh berbuat apa sahaja sesuai dengan kehendaknya. Dan sesiapa yang bakal menyoal dari apa yang dia lakukan, namun mereka sekalian akan disoal tentang perlakuan mereka itu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tiada akan ditanya tentang apa yang dia lakukan, namun mereka sekalian akan ditanya. Suratul Anbiya ayat 23. Orang ini terus serba salah tentang apa yang sudah berlaku ke atas dirinya pada masa yang lalu dari sebab keterlaluannya, keburukannya, kejahilan dirinya serta ketidakpeduliannya. Lalu dia akan lesu dari malunya serta bimbang jika dia akan dihukum. Maka ingatannya mula menjangkau pada masa hadapannya, apakah dia akan diterima oleh Allah ataupun ditolak. Apakah akan dirampas segala yang diberikan kepadanya ataupun dia akan dibiarkan dalam keadaannya. Kemudian apakah dia akan dikumpulkan di hari kiamat nanti dengan orang-orang yang beriman ataupun dengan orang-orang yang kafir. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, akulah yang lebih tahu tentang Allah antara kamu dan sangat takut kepadanya. Yakni lebih tahu dalam kumpulan para arifin terhadap kesalahan dan penyelewengan apa yang dibuat oleh manusia. Kecuali orang yang dibacakan kepadanya apa yang sudah tercatat di azali. Dia mengetahui tempatnya dan apa kesudahannya. Dia dapat membaca batinnya dan apa yang tertera dalam Lauh Mahfuz. Lalu dia memberitahu hatinya tentang perkara itu seraya meminta supaya merahsiakannya, supaya jiwanya tiada mengetahui perkara itu. Bermula perkara itu dengan Islam, serta menurut perintah dan menjauhi larangan, bersabar terhadap segala macam bahaya dan berakhirnya dengan zuhud terhadap segala yang selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian syaratnya, hendaklah menjadi sama dalam pandangannya antara emas dan tanah, kepujian dan celaan, pemberian dan penahanan, syurga dan neraka, nikmat dan nikmah, yakni musibah, kekayaan dan kemiskinan, adanya manusia dan tidak adanya manusia. Maka manakala telah sempurna semua sifat ini bagi dirinya, barulah kebenaran untuk menjadi amir, yakni mendapat kuasa dan wilayah ke atas semua manusia. Semua orang yang memandangnya akan mendapat manfaat dari pandangan itu kerana kehebatan Allah Azza wa Jalla dan cahayanya yang telah mengelubunginya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, muhasabah tentang nilai keislaman kita. Sepakat para ulama, seorang itu menjadi Islam dengan ungkapan dan ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita menyebut perkataan La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad ayat ke-19, fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Baik, apakah ungkapan itu kita faham secara harfi, secara pertuturan semata-mata, secara literal, pengertian dan makna berkait dengan bangsa dan bahasa kita, itu tidak ada Tuhan melainkan Allah, ataupun kita memahami lebih daripada itu. Bila kita menyebut perkataan La ilaha, tiada Tuhan, memberi maksud kita menafikan semua kekuasaan, semua manfaat, semua mudarat, semua bekas dan semua kesan. Tiada orang yang layak bernama Tuhan. Tidak ada yang layak berkuasa seperti Tuhan. Tidak ada layak yang menentukan.
Tidak ada yang layak ditakuti. Tidak ada yang layak ditakuti. Illallah. Lalu kita menyebut kecuali. Menunjukkan cuma satu. Tak ada yang lain. Allah. Maka lafaz syahadah ini ataupun lafaz tahlil ini, yang kita namakan sebagai tahlil, itu ungkapan la ilaha illallah, merupakan bukan satu ungkapan biasa. Kalau ia cuma ungkapan zikir, wirid, Nabi SAW tidak ada masalah mengajak mereka semua berwirid dengan menyebut la ilaha illallah. Mengajak Abu Jahal, mengajak Abu Lahab, mengajak para sanadid Quraisy, para pemimpin Quraisy, bukan pada kufar semenanjung tanah Arab, menyebut la ilaha illallah. Bukan hari ini kalau kita berkata kepada raja-raja kafir, pemimpin-pemimpin, presiden kafir, untuk cuma menyebut la ilaha illallah dengan literal, dengan harfi, mereka tak ada masalah apa-apa. Sebab itu bila kalimah ini dipahami dengan makna yang sebenar, maka bermula masalah mereka dan masalah manusia untuk membuang segala egonya, membuang segala kepandaiannya, membuang segala syaitannya, segala nafsunya, membuang segala tipu daya helahnya, dakwa-dakwinya dan hipokratnya ataupun hipokratnya. Ia bermula dengan la ilaha illallah. Sebab itu ketika mana Rasulullah SAW bertemu kabilah Arab, Nabi menyatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Lalu pemimpin Arab berkata, hadhil kalimah takrauhal muluk. Kalimah ini yang menjadikan raja-raja benci. Kenapa? Kan la ilaha illallah berarti kamu mesti ikut peraturan yang Allah tetapkan, bukan peraturan kamu. Ketika mana raja-raja cuma punya peraturan mereka, atas nama peraturan mereka, mereka menzalimi sesiapa yang mereka kehendaki. Mereka membunuh siapa yang mereka kehendaki. Mereka merampas harta siapa yang dikehendaki. Maka itulah tabiat raja-raja seluruh dunia. Sehingga datang Islam. Dahulu bila sebut raja, maka apa yang dibayangkan? Kuasa mutlak. Sehingga dia itu Tuhan dan disembah. Akhirnya kebanyakan negara-negara beraja disembah. Dan raja-raja mendakwa mereka anak Tuhan, wakil Tuhan, dan lain-lain pengertian sehingga sampai peringkat mereka mengaku Tuhan. Kisah Namrud, kisah Fir'aun. Bukan, Namrud dan Fir'aun ini dua kisah yang bukan bermakna hanya dua orang figure ini sahaja. Bukan, sebenarnya lebih ramai daripada itu. Kenapa Allah menyebut Fir'aun dan Namrud sahaja dalam Al-Quran? Kerana Allah tinggalkan mereka sebagai bukti dan sebagai hujah atas manusia. Lihat orang yang mengaku Tuhan ini. Lihat kesudahan mereka, kehancuran mereka. Lihat kematian mereka. Kematian yang paling menghinakan. Mereka mati dalam kelompok tentera yang tidak mampu berbuat apa-apa. Padahal mereka keluar bersama para tenteranya. Fir'aun keluar dengan jutaan tenteranya. Pernah disebut oleh para rawi sirah, menyatakan tentera yang dibawa oleh Fir'aun bagi mengejar Musa itu semuanya berjumlah 1 juta orang. Dan kerana Fir'aun ketika itu menguasai sebahagian besar negara-negara Arab. Tapi dia mati dalam kelompok tenteranya yang tidak boleh berbuat apa-apa. Dia mati dan tenteranya mati. Dengan satu makhluk Allah yang bernama air. Yang tidak pernah seorang manusia terfikir air boleh menjadi musuh mereka. Tidak pernah. Kita sentiasa berfikir musuh kita ialah manusia. Tak ada orang fikir nak tetak air. Ramai orang fikir nak tetak manusia. Tak ada orang fikir nak pukul air. Ramai orang fikir nak pukul manusia. Maka Allah jadikan sesuatu yang dianggap memberi manfaat pada manusia menjadi musuhnya. Akhir dengan air mati Fir'aun dan hancur bala tenteranya. Bukan hancur tamadunnya, habis tamadun. Berakhir tamadun Fir'aun ini dengan kejadian peristiwa tenggelamnya Fir'aun dan bala tenteranya. Yang Allah sebut dalam Al-Quran kisah ini. Dan kesannya yang telah diperhatikan oleh masyarakat dunia.
sehingga mereka melihat keajaiban ini sebagai bukti kebodohan akal dan juga kebodohan kuasa manusia. Baik, bila menyebut la ilaha illallah, ramai yang berdusta. Disebut la ilaha illallah, sedangkan daripada kalimah itu dibina kesempurnaan. Tapi bila tapak tu dah rosak, bagaimana nak bina kesempurnaan? Para sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak la ilaha illallah, mereka faham. Kerana itu mereka redha, mereka tabah, diseksa dengan kalimah tadi. Akhirnya sebahagian mereka mati, gugur syahid. Sebahagian mereka terus berada dalam tekanan dalam tempoh yang panjang sehingga berlakunya hijrah. Ini syiar la ilaha illallah yang kalau dimengertikan memberi maksud yang cukup luas. Kata Syekh Abdul Qadir, waktu kamu ucap la ilaha illallah dengan lidah kamu, tapi hati kamu takut pada manusia, takut pada raja, maka ini bukan la ilaha illallah. Maka dengan sedikit ancaman manusia, kita pun takut. Dan dengan ucapan la ilaha illallah, tapi hati kamu tidak berkata demikian. Kamu bergantung pada usaha, bergantung pada keuntungan, bergantung pada seluruh panca indera kamu. Bila kita bergantung pada sesuatu makhluk, bererti kita telah mempertuhankannya. Sebab itu Allah menyebut dengan kalimah umum perkataan semua ini. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsu Tuhannya? Walau dia punya ilmu, maka dia disesatkan dengan ilmunya. Baik, kalau kita baca ayat ini, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan, apa maksudnya? Ia bermula daripada manusia melihat kepada kehebatan akalnya. Sebab nafsu ini dia akan pergi kepada akal. Dia akan pergi pada akal. Lalu akal mula datang kesombongan kerana nafsu tadi membelai dan mendodoinya. Kamu orang hebat. Kamu orang bijak. Lihat pandanganmu yang tajam. Lihat telinga kamu yang tajam. Lihat segala keupayaanmu. Lihat kamu paling cemerlang dalam semua perkara. Nafsu ni, dia akan menjajah akal manusia. Maka manusia dengan akalnya merasa bijak dan cerdik. Tapi kenapa Allah Ta'ala tak kata, tidakkah kamu lihat orang jadikan akalnya sebagai Tuhan? Kerana akal ini, tuan-tuan, ialah alat. Ia satu alat. Sama ada alat ini, dia akan memberi manfaat atau memberi mudarat. Umpama akal itu seperti pisau. Kalau dipegang oleh tangan nafsu, dia akan membunuh dan mencederakan semua orang. Kalau dipegang dengan iman, maka dia beri manfaat dengan agihan daging korban. Dia akan beri manfaat dengan mempertahankan orang tu. Bila Allah menyebut nafsu dituhankan, tapi tidak disebut akal dituhankan. Kerana saya katakan pengaruh nafsu tadi pada akal lebih kuat daripada pengaruh akal kepada nafsu. Sebab itu kita pula ada iman. Kerana iman menundukkan nafsu sebagaimana dia menundukkan akal kita. Ke zaman manusia dengan sistem pendidikan yang berkembang biak dengan begitu cepat, maka ramai yang rasa cerdik dan bijak. Ketika kita semua ada wall masing-masing, Facebook, tweet, bebas untuk kita nak ekspresi apa yang kita inginkan, semua menyangka mereka bijak dan cerdik. Semua merasakan mereka ada pendapat, mereka ada kekuatan. Maka bermulalah pertuhanan hawa nafsu, sehingga melupakan kepada batasan syarak. Akhirnya manusia dengan nafsu menerima semua kemungkaran yang diharamkan oleh Allah. Mereka menerima LGBT, mereka menerima arak, judi, mereka anggap ia sebagai sumber ekonomi. Bahkan mereka menerima konsep menghina orang lain atas nama kebebasan. Bukan menghina agama atas dasar tidak mahu terikat. Maka ialah golongan yang disebut sebagai komunis, etis, golongan sekular, yang melihat pegangan agama tidak lain melainkan perkara-perkara yang sia-sia. Lalu dengan konongnya akal yang bijak, mereka menghina Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam. Menghina seorang berpegang dengan agama sebagai ortodok,
sebagai fundamental, sebagai teroris, sebagai golongan mutakhallifat, golongan teka belakang. Sebagaimana juga mereka menghina perbuatan Tuhan, menolak kitab-kitab suci, menolak Al-Quran, menolak wahyu. Kerana mereka merasakan mereka hebat dengan akal, dengan fikiran mereka. Kerana itu musibah tidak pernah terangkat daripada manusia, kerana sifat manusia terdedah dengan kebodohan ini. Allah turunkan musibah supaya mereka mengetahui mereka tidak boleh mempertuhankan selain Allah. Akhir musibah bukankah musibah membodohkan akal manusia? Bukankah musibah menjadikan seluruh panca indera manusia menjadi penat? Akhirnya kita kalah. Satu dunia hari ini tak ada seorang pun berkata, kami sudah berjaya mengatasi pandemik wabak ini. Tak ada seorang pun berani berkata demikian. Tak ada doktor berkata, kami sudah jumpa obat yang sebenar. Melainkan dia akan ditertawakan. Bukan diperbodohkan dengan keegoannya sendiri. Tiada seorang pun boleh berkata, vaksin menjamin daripada terkena penyakit ini. Tidak ada. Mereka cuma kata, ini ikhtiar kami. Tidak lebih pada itu. Kalau mereka orang yang punya akal lagi, apatah lagi yang punya iman, yang mengetahui tidak boleh diangkat musibah ini melainkan Allah Ta'ala. Tetapi watak-watak orang bodoh ini terus bergerak dalam masyarakat untuk mengatakan, kita boleh selesaikan, kita boleh selesaikan. Mereka lupa ini bukan politik. Mereka lupa ini bukanlah satu konspirasi. Mereka lupa ini adalah bala Allah. Supaya manusia kembali kepada Allah. Supaya manusia kembali untuk merasakan dirinya lemah, tidak punya apa-apa. Supaya manusia ingat kembali kalimah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Seolah kita juga berkata tidak ada penyembuh melainkan Allah. Tidak ada yang berkuasa mengangkat musibah ini melainkan Allah. Tidak ada yang mampu mengembalikan kita daripada yang normal, yang asal melainkan Allah. Tidak ada yang mampu menghidupkan kita, mematikan kita melainkan Allah. Maka ini kalimah la ilaha illallah, yang selagi mana manusia melihat ada benda lain yang beri manfaat mudarat, mereka ini telah berlawan dengan kalimah la ilaha illallah. Sama juga kata Syekh Abdul Qadir, yang menganggap bahawa manfaat dan mudarat daripada manusia. Ia menafikan la ilaha illallah. Sebab itu zikir yang Nabi ajar kita baca lepas solat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tiada yang boleh mencegah apa yang kau nak berikan. Tiada yang boleh memberi apa yang kau cegahkan. Dan tiada manfaat segala usaha dan kekayaan orang-orang yang berusaha dan orang-orang yang kaya. Manusia menganggap dengan kaya, dengan cerdik, mereka boleh mengubah. Mereka boleh jadikan padang pasir menjadi bandar, menjadi kebun, menjadi ladang. Itu pada fikiran asal mereka. Mereka lupa bahawa Allah boleh menjadikan segala yang menghijau itu tandus, kering, gersang, kontang semuanya. Mereka kata kami boleh ubah padang pasir, even lautan menjadi lapangan terbang, menjadi pulau. Mereka lupa Allah berkuasa menenggelamkan semuanya termasuk diri mereka. Manusia dengan kuasa, manusia dengan harta, sentiasa berfikir boleh ubah itu, boleh ubah ini. Mereka kata kami dengan harta boleh membeli cinta. Mereka lupa dengan sekejap sahaja Allah boleh jadikan mereka dibenci oleh semua manusia. Itu dasar komunis, menggunakan harta menjadikan manusia cinta. Itu dasar kapitalis. Itu dasar pragmatism. Kami akan buat apa yang rakyat suka, apa yang netizen suka. Realiti kita tak pernah buat sesuatu yang netizen suka, kerana netizen tersiasa terbahagi pada dua, suka dan tak suka. Tetap ada penyokongnya. Yang berkata begini, dia akan berkata begini. Kita melihat perlawanan, tidak pernah kita melihat manusia sepakat dalam satu perkara, walau sekecil-kecil perkara. Melainkan ada saja cerita yang membangkangnya. Kan itu watak manusia. Supaya kita manusia, kita hamba Allah, tidak mempedulikan benda ni, melainkan pedulikan hukum Allah. Tentang apa kita punya sandaran. Kalau kita melihat suatu benda, seorang suka, seorang tak suka, tuan-tuan nak buat apa? Ikut yang suka, tuan-tuan dibenci yang tak suka. Ikut yang tak suka, tuan-tuan benci orang yang berlawan dengan pandangan kita. Kan itu Allah ajar kita ikut Allah.
Habis ini bagaimana? Ikut Allah. Itu urusan Allah. Siapa yang mencari redha Allah dan kemarahan manusia, Allah akan mengubah kemarahan itu kepada kesukaannya. Tapi siapa yang mencari kemurkaan Allah dengan redha manusia, Allah akan menjadikan semua manusia marah pada dia. Kerana kita bukan bodoh untuk melihat dengan mudah. Contoh pasukan bola sepak, sudah. Mereka peminat apa? Mereka peminat syaitan merah. Peminat syaitan merah, kelab bola sepak, syaitan merah. Mereka menyanjungnya ketika menang, dan lihat bila kalah mereka maki hamba. Mereka baling botol, baling kerusi. Bila pemain mereka menjadikan gol, mereka puja. Mereka kata, ini hero kami, ini dewa. Bila gagal menyempurnakan sepakan penalti, maka inilah dia pembawa sui kami. Dan begitu watak manusia. Bila mengharumkan nama negara, ini wira. Bila mana kalah, dia kata inilah sampah. Bebankan, habis duit negara. Masuk, tanding, tak menang. Begitu watak manusia. Dan kita sedar watak itu bukanlah watak baru. Watak yang telah disebut oleh Allah. Supaya kita dalam hidup mencari keikhlasan di sisi Allah. Mencari satu keputusan yang Allah buat. Kita ayah. Buat macam ni bini marah, buat macam ni anak marah. Habis buat macam mana? Buatlah apa yang Allah Ta'ala suruh. Maka ketepikan kemarahannya seketika. Kerana setiap yang Allah suruh pasti ada kebaikan dia. Sebab itu bila kita menyebut kalimah la ilaha illallah, kita menafikan semua benda yang berupaya melainkan Allah. Kerana itu keutamaan kita dengan kalimah la ilaha illallah ikut semua syariat Allah. Ekonomi, politik. Pandangan kita pada satu perkara dengan apa yang Allah Ta'ala suruh kita pandang. Sebab itu dalam Islam, Islam berjaya mengawal dan menguasai 4 elemen terpenting dalam dunia. Ini tuan-tuan kalau seorang tidak memerhatikan dengan betul-betul, dia akan membinasakan. Dan sejarah telah menunjukkan demikian. Baik, apa 4 elemen yang penting? Yang pertama ialah al-insan, manusia itu sendiri, elemen terpenting. Yang kedua ialah ad-din, agama, kepercayaan. Yang ketiga ialah as-sultatu, kekuasaan. Yang keempat ialah al-mal, harta. Ini 4 elemen dalam dunia ini. Dalam dunia ini ada manusia. Lihat bagaimana Islam ajar kita uruskan manusia. Ada manusia yang bernama mak ayah. Maka Islam ajar kita mentaatinya. Walau dia berlainan agama. Asal dia tidak menyuruh perkara yang syirik. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bertemanlah dengan mereka dengan cara yang baik. Di dunia ini ada manusia yang kita katakan lemah. Bagaimana Islam mengajar kita membantu yang lemah. Ada manusia yang namanya kuat. Bagaimana Islam mengajar yang kuat, jangan sombong dan jangan takabur. Ada manusia yang cacat, tidak sempurna. Macam mana Islam menjaga hak-hak manusia. Ada manusia bernama jiran. Macam mana Islam menguruskan kejiranan dalam Islam. Ada manusia bernama itu dan ini. Pendek kata, dalam dunia ini ada nama manusia. Siapa yang menguruskan manusia ini dengan cara cemerlang kalau bukan Islam? Ya Allah turunkan syariatnya. Maka kita menguruskan manusia dengan apa yang Allah firmankan, Allah wahyukan atas kalimah la ilaha illallah. Sebab itu kita lihat bila Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam diutuskan oleh Allah, bagaimana mereka uruskan manusia. Dengan kepelbagaian budaya, kepelbagaian watak, dengan kepelbagaian sikap. Maka turunlah Al-Quran untuk membentuk manusia, mengetahui hala tuju kat mana, mana mula, mana berakhir, ni apa tujuan kita berada di sini. Allah merawat segala keperluan manusia. Apa yang patut kau makan, apa yang patut kamu jauhi. Bagaimana kamu nak kembangkan zuriat keturunan kamu dengan perkahwinan yang halal, bukan zina yang menjijikkan. Maka lihat bagaimana Allah uruskan manusia dengan atas nama Islam. Maka manusia diuruskan mengikut kemanusiaannya. Yang kedua, bila kita sebut agama, tentang dunia ini banyak agama. Maka datang Islam menguruskan semua agama. Syiar yang pertama, bahawa Islam satu-satunya agama yang Allah Ta'ala terima. Syiar yang kedua, tiada paksaan dalam agama. Syiar yang ketiga,
sentiasa berdakwah mengajak manusia kepada agama tauhid. Dan Nabi-Nabi diutuskan berbuat demikian. Tak ada para Nabi pun nak tumbuk orang supaya masuk Islam. Tidak. Mereka berhujjah. Kerana kita yakin bahawa dengan ilmu, manusia akan keluar daripada kejahilan kekufurannya. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim. Allah sebut dalam surah Ibrahim pada ayat yang pertama, inilah dia kitab Allah, Al-Quran, yang kami turunkannya kepadamu wahai Muhammad, untuk engkau mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya kebenaran dengan izin Tuhanmu. Bila Allah menyebut dengan izin Tuhanmu, maknanya kamu tak boleh paksa dia. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau wahai Muhammad nak paksa manusia supaya masuk Islam? Tak boleh. Kamu cuma terangkan. Wa ma arsalnaka illa al-balaghul mubin. Kami tidak utuskan kamu melainkan untuk kamu menjelaskannya dengan jelas. Selagi mana mereka tidak terima Islam, bahawa kita beranggapan kerana penerangan kita belum jelas. Bila mereka tak nak terima Islam lagi, kalangan orang-orang yang jahil terhadap Islam. Sebab tuan-tuan kena tahu, yang memusuhi Islam ialah jumlah yang kecil, tidak ramai. Tetapi yang diajar secara membabi buta memusuhi Islam ini yang ramai. Maksudnya, yang dengki dan benci pada Islam ini satu kelompok kecil. Tapi yang diperbodohkan oleh orang yang membenci, ini kelompok yang ramai. Macam gini tuan-tuan, kita lihat dalam politik. Dalam politik, orang awam bawah ni, dia diperbodohkan oleh pemimpin politik dia. Bila pemimpin politik ni kata begitu, begini, maka orang diperbodohkan. Sehingga mereka diperjelaskan, maka mereka mengetahui ahli politik ini menyesatkan mereka. Sekian lama mereka berfikir demikian. Sebab tidak ramai orang mau berfikir dengan otak sendiri. Kebanyakan orang ingin berfikir dengan otak orang lain. Kerana bagi mereka itu jalan mudah. Mereka lupa itu jalan mudah untuk mereka disesatkan. Sekian lama orang kafir bawa suatu syiar Islam pengganas, teroris, dan menuduh Nabi Muhammad SAW dengan pelbagai tuduhan sekian lama. Tanpa orang kafir ini periksa dan cek. Tanpa mereka mengkajinya. Tanpa mereka melihat ayat Al-Quran. Namun kita yakin proses pembodohan manusia ini tidak akan berkekalan lama. Islam yang ditegakkan dengan ilmu akan terus menjala pengetahuannya pada masyarakat. Akan menjelaskan segala kekeliruan dan keserabutan tersebut. Karena itu Allah berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Kata Allah, kami menurunkan Al-Quran ini padamu wahai Muhammad. Tibyanan likulli syai', akan menjelaskan semua perkara. Wa hudan wa rahmah, dan ia petunjuk dan rahmat. Wa busyra, dan khabar gembira bagi setiap yang tunduk kepada Allah. Kan itu kita katakan golongan kelompok yang memang betul-betul benci Islam tak ramai. Dalam Quran banyak menyebut tentang namanya Yahudi. Yahudi. Ini kelompok yang benci. Daripada kelompok benci, yang membenci inilah yang memperbodohkan orang lain. Sebab itu asas kalau tuan-tuan tengok Islam, dia sentiasa berkembang. Itu menunjukkan bahawa kelompok yang jahil itu mula diperjelaskan. Kata Nabi SAW, Al-Islamu yazid wala yanqus. Islam akan bertambah, penganutnya takkan kurang. Daripada Madinah, daripada Mekah kepada Madinah, kepada semenanjung tanah Arab, Jaziratul Arab, sehingga kepada semua ad-dual Arabiyah, negara Arab, sehingga berkembang ke Asia Tengah, bahkan ke Asia Tenggara, sehingga ke 2/3 dunia. Sehingga hari ini tidak ada tempat melainkan tentang Islam sampai pada pengetahuan mereka di seluruh dunia. Maka bagaimana Islam deal dengan semua agama lain? Ya, Islam menyuruh kita tidak menghina agama lain, tapi membentangkan fakta tentang kebatilan agama, tapi bukan menghina agama. Islam mengajar pada kita bila berlaku peperangan tidak dimusnahkan tempat ibadat. Tentu kalau seorang tidak ikut Islam, apa mereka lakukan? Mereka bom masjid. Mereka bom semua tempat ibadat. Islam mengajar dalam seni peperangan, dalam etika peperangan,
Tidak ada rumah-rumah agama yang perlu dimusnahkan. Walaupun kita berkata mereka batil, tapi bukan maksud kita membuli mereka dengan memusnahkan tempat ibadat mereka. Tidak sekali-kali. Dan tidak juga membunuh mereka untuk mengajak mereka masuk Islam. Tidak. Tak pernah pendakwah dia ajar, siapa tak nak terima Islam, tampar je sebiji. Tidak pernah. Kita akan terus berhujah sehingga dipaham tentang Islam. Kalau dia masih keliru, kita akan berhujah. Sebab itu majlis-majlis ilmu ini suatu benda yang berterusan. Bukan bermusik. Kerana penjelasan, penerangan. Dan yang kita sebut yang ketiga. Tadi kita sebut tentang al-insan. Kita sebut ad-din. Kita sebut tentang yang ketiga as-sultah, kekuasaan. Raja-raja. Ya, kita akan lihat sekelompok manusia yang inginkan kuasa. Bukan bercita-cita nak ada kuasa. Maka datang Islam bagaimana mengharmonikan kuasa. Wahai orang berkuasa, jangan sampai kamu melanggar peraturan Allah. Kamu sendiri orang berkuasa terikat dengan peraturan ini. Halal haram, dosa pahala. Kamu bukan Tuhan. Tapi kamu orang yang paling berat di pertanggungjawab akhirat kelak. Kamu orang yang akan menyesal kalau kamu zalim. Dan kamu akan berbahagia kalau kamu adil. Maka Islam bagaimana membentuk pemerintah supaya mereka memerintah dengan nilai-nilai hukum, bukannya hawa nafsu. Dan yang keempat ialah harta. Bagaimana Islam mengajar pengurusan harta dengan zakatnya, dengan sedekahnya, dengan sumber halalnya. Halal dari sudut mendapatkannya, halal dari sudut membelanjakannya, dari sudut tanggungjawab pada harta. Dan ini benda yang diselesaikan oleh Islam dengan cara yang betul. Tapi agama lain gagal untuk menyelesaikan perkara ini. Gagal sehingga keempat perkara ini menjadi bom jangka pada manusia. Mereka menghina manusia, berlaku peperangan, berlaku pembunuhan etnik, pembersihan etnik. Dan Islam tak pernah fikir nak bersihkan etnik. Tapi kita lihat dalam mana-mana peperangan, keinginan mereka membersihkan etnik itu berlaku. Mereka nak hapuskan semua bangsa lain. Sehingga wujudnya negara bangsa. Islam tidak percaya kepada negara bangsa. Bahkan Islam membentuk umat manusia. Apa pun bangsa kamu, itu ketentuan Allah. Nak bentuk umat Islam yang bertauhid dengan tauhid kepada Allah SWT. Itu secara sepintas selalu tentang bagaimana Islam menjaga kesemua empat perkara dasar dunia. Baik, kembali pada makna yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Kamu ni menyebut dengan lidah Islam, 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 tapi hati kamu tidak. Kalau kami kata pada kamu, kamu ni bukan Islam betul, kamu akan marah pada kami. Tapi realiti hati kamu memang begitu. Kamu cuma berfoya-foya dengan la ilaha illallah. Tetapi hati kamu tidak meyakininya. Hati kamu sentiasa memberontak, menentang segala qada dan qada Allah SWT. Meletakkan pergantungan kamu kepada makhluk lebih daripada segala-galanya. Sebab tu kita duduk fikir, Allah, ustaz saya kalau kena berhenti kerja, saya nak makan apalah. Ya, dia bergantung pada kerja dia. Walau kita ada Allah. Sejak bila pula kerja tu beri makan kat kita? Ustaz saya ni kalau tak ada kaki macam mana lah. Macam mana apa? Jalanlah takdir Allah. Allah akan beri yang lebih baik daripada apa yang kita fikirkan. Kita sentiasa melihat, kalau satu nikmat dunia itu kita terhalang, seolah kita dah tak ada apa. Saya kalau suami saya mati, habislah saya. Apa yang habis ni? Habislah saya, nak hidup macam mana suami mati? Kalau saya tak ada lesen kereta, tak ada lesen motor, basikal pun tak pandai bawa. Ni kalau suami saya mati, matilah saya sekali. Saya kata ini orang yang bergantung, yang mempertuhankan suami. Jangan pertuhankan suami. Suami itu cuma amanah dan tempoh hidup kamu. Bila dia mati, dia matilah. Pemberi rezeki tidak pernah hilang. Yang menjaga kamu tak pernah hilang. Selama ni yang jaga kamu bukan suami kamu, Allah jaga. Suami juga kata, ustaz saya kalau mati sisa habislah saya. Kenapa? Kerana itu cinta setia saya. Saya rasakan tanpa dia tidak ada dunia ini. Dunia ni ada kerana ada dia. Bukan tanpa dia, ustaz, hilanglah cahaya. Cahaya apa yang hilang? Hilang sebab dia adalah cahaya hidup saya. Maka kalau tak ada dia, saya rasa gelap dunia. Alam buana ini seperti tidak bermakna. Tentu ini sastra syirik yang kamu pegang. Ini madah syirik yang kamu memperbodohkan diri kamu. Bukankah kamu tahu
Secinta mana pun kamu dengan makhluk, ia adalah makhluk yang akan datang dan pergi. Ketika mana para sahabat mencintai Nabi SAW dengan cinta yang luar biasa, Allah turunkan ayat, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Muhammad itu sama hukumnya sebagaimana Rasul terdahulu. Dia datang dan dia akan pergi. Supaya cinta kamu itu dia ada satu sempadan. Tak boleh cinta tanpa sempadan sehingga kamu jadi bodoh dan gila. Dan awak akan memahami makna itu. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, maka dia tahu bahawa cinta pada Allah, melaksanakan perintah Allah, itu yang dia ajar oleh Nabi SAW. Sebab itu mereka tak berhenti berdakwah. Kerana mereka dia ajar cinta Allah mengatasi segala-galanya. Cinta pada Rasulullah bukan bermaksud mereka berhenti daripada dakwah. Kerana Rasulullah mengajar manusia cinta pada Allah. Bukan untuk mencapai cinta kepada Allah, Rasulullah yang akan menjelaskan, menerangkan. Antara apa yang Nabi terangkan ialah terus berjuang sampai mati. Walaupun aku tak ada. Sebab itu Allah Ta'ala uji pada saat-saat akhir. Rasulullah SAW sakit dan membawa kewafatan. Nabi tak jadi imam. Supaya mereka mengetahui bahawa tugas imam itu bukan tugas Rasulullah semata-mata. Itu tugas setiap orang yang ada selepas setiap penggantinya. Maka di akhir hidup Rasulullah, Nabi melihat Abu Bakar menjadi imam, Nabi tersenyum. Kenapa? Orang Islam mula faham makna kepimpinan. Bukan makna tak ada aku, kamu pun kelang kabut. Kamu mesti melantik seorang pemimpin Islam yang ikut acuan yang telah aku bawakan. Ini hakikat yang perlu kita tahu tentang makna cinta. Jadi orang-orang yang saya katakan keliru dengan kehidupan, dan menganggap bahawa kehidupan ini cuma bermakna kerana ada isteri, kerana ada suami, kerana ada anak-anak, kerana ada saudara mara. Mereka lupa kehidupan ini ialah untuk Allah. Mereka yang datang pada kita, bagaimanapun kita sayang dan kita benci, sebagai satu amanah Allah, sebagai satu perintah Allah. Kalau kita sayang, macam mana cara kita sayang pada dia? Kalau kita benci, macam mana cara kita benci pada dia? Maka bukan mereka ini yang akan menentukan kehidupan kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, orang yang benar-benar yang disebut la ilaha illallah ialah orang yang hatinya mengesahkan Allah, yang ikhlas kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, yang wara', yang zuhud. Inilah dia orang yang beramal dengan kalimah la ilaha illallah, bukan sekadar ucapan. Kemudian Syekh kata, sebut dengan mulut kamu, kemudian sebut dengan hati kamu, kemudian gantungkan harapanmu semuanya kepada Allah. Supaya kamu dapat menyebut kalimah ini dengan betul. Yang baik, yang buruk ketepikan dengan pandangan zahirmu. Sebab semuanya datang dari Allah. Maksudnya, apa yang kita fikir takdir baik, takdir buruk, itu pada pandangan kita. Di sisi Allah semuanya baik. Kan kita seringkali kata, oh ni tak elok lah benda ni. Tapi lama-kelamaan kita lihat betapa ia membentuk diri kita. Bila seorang dia buang kerja, ya memang tak elok. Tapi kerana dia buang kerja lah, dia menjadi tokek, dia menjadi lebih berusaha. Maka dia lihat kebaikan di situ. Sebab itu nisbah benda baik buruk itu pada pandangan kita. Realiti di sisi Allah, semuanya baik sebagai ujian dapat pahala. Sebab bukan benda tu dimaksudkan, tapi pahala yang dimaksudkan. Atau dosa. Kalau kita dapat anak, itu bukan benda yang baik, yang dimaksudkan. Tapi sejauh mana kita bersyukur dengan dapat zuriat, sejauh mana kita bersabar mendidik, memberinya ilmu agama. Ramai orang ketawa seronok kalau dapat anak, akhirnya anak tadi menconteng arang di mukanya, menjatuhkan air mukanya. Apa nak kata? Waktu dia dapat anak, dia kata, saya gembira seperti dunia ni saya punya. Waktu anak-anak dia tidak memenuhi aspirasi dia, apa katanya? Budak ni baik mati awal, ni tak beranak lagi bagus. Ya, orang-orang yang tolol bercakap. Saya lupa, anak itu bukanlah kebahagiaan kita secara zatnya, tapi ujian Allah Ta'ala yang mana kita bersyukur, kita menerima dan sebagainya. Itulah kebahagiaan kita yang berupa pahala. Isteri kita pun sama. Oh, orang ni saya seronok kahwin, dia puyang hati saya. Saya daripada tadika berkenang hati kat dia, Ustaz. Sampai saya dapat kahwin juga, saya tak mampu nak cakap, Ustaz, berapa ribu rakaat solat hajat saya. Berapa ribu ulama saya minta doakan supaya saya dapat kahwin dengan dia. Oh, bagi saya dapat segala-galanya. Dah dapat teruk, kena jemur kain. Teruk dia kena buli jadi queen control. Lepas tu orang jumpa macam mana, mak? Okey. Bolehlah hidup macam tu. Bolehlah. Dulu ni dicanang seluruh dunia. Oh, cinta sejati saya salah hati.
Saya makan pasir pun tak apa Ustaz, asalkan saya dapat dia. Dulu nak makan pasir, hari ni makan nasi pun tak kenyang. Tengok dia, masalah besar. Tetapi dia isteri kita, dia suami kita, semua ujian Allah pada kita. Yang menjadi kebahagiaan kita pahala di sisi Allah, bukan benda tu. Ramai mana gembira dapat sesuatu, akhir derita. Ramai mana? Sebab tu bukanlah dunia menggembirakan kita, tetapi pahala yang kita dapat daripada ujian dunia tadi. Saya dapat pekerjaan, saya diuji pekerjaan, saya bersyukur, saya bersabar. Itulah yang saya akan gembira akhirat kelak. Saya bukan dibangkitkan sebagai seorang engineer akhirat kelak. Tidak juga sebagai doktor akhirat kelak. Tidak juga dibangkitkan sebagai ulama akhirat kelak. Saya dibangkitkan sebagai orang yang namanya hamba Allah, yang Allah sebut dalam Quran. Bila Allah menyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Jadilah kamu hamba-Ku dan masukkan syurga-Ku. Kita bangkit sebagai hamba Allah. Kita tak dibangkit dengan title kita. Dibangkit sebagai raja, tidak. Dibangkit sebagai hamba Allah yang akan bergembira dengan kebaikan pahala yang kita buat. Maka gembira kita. Atau menderita dengan kejahatan yang kita buat. Kita diuji menjadi raja kat dunia, kita diuji jadi menteri kat dunia, diuji kaya di dunia, lalu kita menyelewengkan amanah Allah, dia bangkit sebagai hamba yang berdosa. Mujrim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau kamu lihat, wahai Muhammad, keadaan para penjenayah akhirat kelak yang melanggar perintah Allah, menundukkan pandangan hina sambil berkata, kami dengar, kami dah tahu, boleh tak pulang kami ke dunia? Itu cerita bagaimana kita dibangkitkan nanti. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kalau benar Islam kamu, kita tak akan persoalkan apa yang Allah buat pada kita, tapi Allah akan persoalkan apa yang kita buat. Kerana itu Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tuhan tidak ditanya, kamu yang ditanya. Itu kalau benar Islam kita. Kemudian kata Syekh, seorang yang bila dia muhasabah dan betul Islam, maka mula dia rasa sebersalah atas kehidupan yang pernah dilaluinya. Dan mula dia nampak kebimbangan yang akan datang. Bagaimana nanti dikubur, bagaimana nanti di mahsyar, bagaimana nanti apakah dia diterima oleh Allah, apakah dia dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah Ta'ala terima, ataupun bersama dengan orang-orang yang ditolak. Maka ini orang Islam yang sebenar, maka timbul kepadanya kebimbangan-kebimbangan. Timbul kepadanya ketakutan-ketakutan bagaimana keadaannya. Maka Islamnya, Syekh Abdul Qadir menyebut bagaimana step Islamnya. Bermula daripada dia mengikut seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah Ta'ala, kemudian bersabar dengan segala apa yang ditakdirkan, kemudian dia berzuhud akhirnya. Zuhud sehingga dia nampak semua benda atas dunia ni sama. Emas dengan tanah sama. Apa maksud sama? Ujian. Ada kuasa dengan tak ada kuasa sama. Apa yang nampak sama? Semuanya ujian. Hidup atau mati sama. Apa dia nampak? Ujian. Tentu kita tengok seorang raja, seorang rakyat marahin sama tak? Sama. Dua-dua diuji oleh Allah. Dan kita juga diuji. Apakah kita kepada pemerintah tadi kita mengampu, kepada rakyat marahin kita menghina, atau kita muamalah dengan mereka macam Allah perintahkan? Kalau kamu buat baik, kami suka. Kalau kamu buat jahat, kami tentang dan kami lawan. Walaupun kamu berstatus besar, berstatus tinggi. Itu yang dia ajar. Itu makna zuhud. Zuhud tadi, tuan-tuan, kita nampak semuanya sama atas nama peraturan Allah. Dia lelaki, dia perempuan, atas nama peraturan Allah, muamalah kita sama. Dari sudut mana? Halal-halal, haram itu haram. Bukan makna bila dia perempuan jadi halal. Sebab dia perempuan. Bukan atas nama dia ni orang yang kaya, ada takhta, yang haram semua kita halalkan. Sebab dia kaya, Ustaz. Dia ada takhta. Bila yang ni kita haramkan semua. Kenapa? Dia tak ada apa-apa. Bukan begitu. Orang zuhud dalam muamalahnya pada semua benda, semua makhluk sama. Kalau itu emas dengan tanah sama. Dengan maksud mana? Menjalankan perintah Allah. Kalau Allah beri saya kegembiraan, ya saya syukur. Allah beri saya ujian, saya bersabar. Ya sama pada saya. Semuanya baik untuk agama saya. Dan semua hal, keadaan. Maka inilah benar, atau inilah keadaan benarnya orang menyebut la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.